Di zaman Nabi-Nabi Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat dengan cara yang berlainan. Di mana mukjizat itu berlainan dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama karamah. Karamah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang saleh yang tidak mengaku jadi Nabi. Yang pertama dinamakan karamah. Karamah ni perkara yang pelik, perkara yang luar biasa. Yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang saleh, orang yang baik. Dia tak mengaku jadi Nabi, dia berpegang dengan Islam. Dia ajak orang ikut Islam, dia seorang yang baik. Ataupun dia tak erti nak buat apa, dia ni kuat berpegang dengan agama. Tiba-tiba Allah Ta'ala tolong dia. Orang tengok perkara yang luar biasa berlaku pada dia. Ini karamah. Orang Melayu karamah ni, hak mati dah dalam kubur, itu pelawak. Hak dalam kubur lepas dah ceritanya. Hak dalam kubur jangan menazar ke kubur, tak baik, tak boleh. Menazar ke kubur orang tutup ni mengajar, kalau boleh ni menazar boleh. Menazar dengan Allah Ta'ala saja. Jangan menazar ke kubur ni syirik. Karamah ni bukan kepada orang sudah mati habis dah. Ini orang hidup, orang yang baik yang hidup, yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sama ada dia alim, dia jahil, dia apa, dia tak erti agama, tapi dia seorang yang baik. Tuhan tolong dia. Berlaku macam-macam kepada dia. Ini karamah. Yang kedua ma'unah. Iaitulah pertolongan, perkara yang luar biasa. Berlaku kepada orang-orang biasa kerana pertolongan di masa kesempitan. Masa kesempitan. Dia masuk hutan air rimah, nak terkang dia. Tak orang nak buat, dia pun mengucap, rimah pun lari selalu. Itu ma'unah. Dia ni orang biasa. Bukan orang soleh, bukan orang apa, orang baik, orang jahat pun ada juga. Dia orang jahat, dia perampok, dia penyamun. Tiba-tiba mari satu bahaya, dia teringat ke Tuhan, berlaku luar biasa. Menyebabkan dia insaf, dia sedar. Ataupun dia tak insaf, dia tak sedar, terpulang ke dia lah. Ini ma'unah, dia tenggelam dalam laut umpamanya. Diselamatkan oleh Allah dengan luar biasa. Diselamat oleh ikan lomba, diselamat oleh ikan hiu. Itu biasa. Banyak cerita. Bagaimana hiu yang ganas, ikan lomba-lomba menyelamatkan orang yang tak tahu berenang, tak tahu apa. Hantar ke darat. Ini berlaku, cerita yang benar. Bukan cerita zaman dulu. Zaman moden ni ada berlaku yang dibukukan, yang diceritakan. Ini dinamakan ma'unah. Pertolongan daripada Allah. Sama ada dia orang baik ataupun orang jahat. Kadang-kadang orang kafir pun ada. Nak suruh dia ingat ke Tuhan. Ketiga, ihanah. Ihanah ni perkara luar biasa. Yang berlaku secara terbalik daripada yang dikehendaki kepada pembohong yang mengaku jadi Nabi. Pembohong yang mengaku jadi Nabi. Dia buat satu benda jadi terbalik. Macam Musailamatul Kazzab yang mengaku jadi Nabi. Mesti kemarin telaga air sikit. Nak tunjuk sihir dia. Dia ada sihir. Dia betul ludah dalam laga nak suruh jadi banyak air. Tiba-tiba jadi kering air. Jadi terbalik, jadi kering. Tuhan tunjuk. Depan orang masa Nabi hidup lagi. Dia nak lawan dengan Nabi. Jadi kering air. Tuhan nak ihanah. Umpamanya berlaku. Pendakwah-pendakwah yang datang ke alam Melayu ni. Pendakwah Islam yang mari ke alam Melayu ni, peniaga-peniaga, bukan orang alim sangat. Ajak orang kampung yang agama Hindu masuk Islam. Kebetulan orang Hindu menunjukkan upacara agama dia. Sami-sami dia berjalan atas api. Lalu dia ajak orang pendakwah ni cuma jalan atas api, boleh ke tak? Boleh ke tak? Kawan tu pun bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak tu je dia reti. Jalan atas api tak apa-apa. Tak apa-apa jalan atas api. Bila Sami berjalan, hangus tak jadi sihir dia. Sihir dia tak jadi terbalik. Menyebabkan orang ramai masuk Islam. Ini berlaku di alam Melayu ni. Dalam buku-buku cerita kedatangan Islam di alam Melayu. Banyak. Ini ihanah. Tuhan jadikan terbalik. Khususnya kepada orang yang mengaku jadi Nabi. Dia ni pembohong. Zaman learning. Lepas Nabi Muhammad dia mengaku dia jadi Nabi. Bodoh pula tu.
Ada orang ikut pula dia. Hak ikut lagi lebih bodoh lagi pula. Yang keempat, istidraj, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang yang jahat yang mengaku menjadi Tuhan. Orang jahat yang mengaku dia jadi Tuhan. Tuhan tunjukkan luar biasa. Pelik berlaku pada dia. Syaitan. Syaitan tolong dia untuk mengelirukan orang ramai. Untuk menguji manusia, mencoba manusia. Manusia percaya ke Allah ke percaya ke orang pelawak ni. Tuhan tunjuk orang pelawak ni boleh tunjuk benda luar biasa. Dia mengaku dia jadi Tuhan. Macam Dajjal mengaku jadi Tuhan. Dia tetap orang mati dia boleh hidup semula. Itu Iblis. Ibu bapa yang sudah mati dia panggil. Congek-congek datang ibu bapa kita mati dah. Ngupa. Syaitan ngupa ibu bapa kita beritahu. Inilah dia Tuhan kita sungguh. Kadang kalau kita tak mengaji habis punah. Jadi rosak. Ini adalah istidraj, perkara luar biasa yang jahat mengaku pada orang yang mengaku jadi Tuhan. Tamanya di akhir zaman. Di akhir zaman akan zahir Dajjal. Setelah berlaku peperangan yang besar yang menghanguskan dunia, yang merosakkan dunia, dunia jadi kemara panjang. Jadi kemara, Dajjal pun tubik. Mana-mana orang yang ikut dia, kampung yang ikut dia, negeri yang ikut dia turun hujan. Negeri yang tak ikut dia jadi kemara. Negeri tak ikut dia jadi kemara, jadi susah. Berlaku begitu rupa. Maka mereka yang tak kuat iman ikut hak ujang ni lah. Hak Dajjal ni pelawak ni. Mereka yang iman dia tak kuat, tak sanggup susah. Tak sanggup kemara, tak sanggup tak ada air. Lalu ikut Dajjal. Ni air banyak lagi kena RM50 dapat lagi dah. Tu dia. Tu jaga baik ni, jaga. Akan tiba Dajjal yang lebih hebat ujiannya. Ketika dunia kering, kemara, pitih pun tak ada. Buah-buah tak jadi apa. Mari Dajjal tunjuk istidraj, tunjuk sihir dia. Yang kelima, irhas, perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi sebelum daripada diwahyukan. Irhas, perkara luar biasa yang mengaku kepada seorang Nabi belum diwahyukan lagi. Di antara Nabi kita Muhammad SAW berjalan, belum dilantik jadi Nabi lagi. Dengar orang beri salam, paling tak ada orang. Dengar orang beri salam, tengok batu beri salam. Dia pun tak tahu, dia tak jadi Nabi lagi, belum jadi Nabi. Perkara luar biasa yang ditunjukkan sebelum dia menjadi Nabi. Itu dinamakan irhas. Yang keenam, sihir. Merupakan kaedah-kaedah yang boleh menampakkan perkara luar biasa kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya, dan ia boleh dicapai oleh orang-orang yang mempelajarinya, di mana tujuannya untuk penipuan dan kejahatan. Sihir ialah kaedah yang boleh dipelajari, menampakkan perkara yang luar biasa. Tujuannya nak buat jahat, tujuannya nak tipu orang. Sama ada menunjukkan perkara yang luar biasa ataupun memisahkan suami dan isteri, memisahkan adik-beradik, menyakitkan orang. Ini termasuk sihir. Boleh belajar sihir ni tapi jadi kafir. Jadi kafir. Di antaranya ilmu sihir ni jangan ikutlah. Ambil darah orang puang, tulis ayat Quran. Tulis ayat Quran, tulis ayat Quran dengan darah. Najis. Jadi kafir. Menghina Al-Quran. Lepas tu puja. Puja mari benda pelik. Syaitan kata nak apa? Ini dia. Ambil Quran ubuh dalam jamban. Puja, mari syaitan nak apa? Ajaib lah. Tak jaga masuk neraka mati. Masuk neraka selama-lamanya boleh menyakit. Benda yang boleh dipelajari tapi jadi kafir. Nak buat apa? Rosak iman, rosak akidah, celaka dunia dan celaka di akhirat. Dia mengaku dia terus hari pada Tuhan. Dia terus hari pada Tuhan, padahal ayah dia terus pada dia. Tak ke pelik? Seluruh paket waktu baik pitih, boleh bagi pitih ke orang mana, pitih macam mana? Dia sendiri basak. Basak dia tak senang, boleh buat pitih. Dia macam-macam buat pitih. Sihir. Macam-macam. Ini adalah merupakan
perkara luar biasa yang kita kena faham. Memang bila perkara ni berlaku kepada orang-orang yang jahil, di tengah masyarakat yang jahil, yang tak mengaji agama, maka terpengaruhlah dengan ajaran-ajaran sesat. Biasanya puak-puak ajaran sesat lah yang bawa perkara ni. Orang pun ikut dia macam-macam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah dalam perkara agama yang boleh merosak. Mukjizat tak ada dah, habis. Yang tinggalnya Quran saja. Quran satu-satu mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Quran itu apa yang menyembuhkan penyakit masyarakat, yang menyembuhkan penyakit diri manusia, menyembuhkan macam penyakit dan rahmat kepada orang-orang yang beriman sehingga hari kiamat. Yang sebab itu Tuhan beri kita baca ayat Quran. Mana-mana ayat Quran ada kelebihan. Hukum-hukum dia ada hikmat yang tidak terhingga. Ini mukjizat Al-Quranul Karim yang dikekalkan oleh Allah sehingga hari kiamat. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah mati, sudah wafat, tapi mukjizat Al-Quran masih ada sehingga hari ini, dan tidak ada siapa yang boleh melawan, mencabar. Allah Ta'ala menyebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak terhadap apa yang kami turunkan, yakni Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sepertinya. Surah sebaris pun tak apa, pendek, macam inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah yang paling pendek dalam Quran. Buat satu surah pendek macam tu. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, panggillah penolong-penolong kamu, sama ada penolong-penolong itu yang kamu puja jadi Tuhan, di kalangan manusia, jin, ataupun kalangan batu, apa saja yang kamu puja, suruh buat macam Quran. Ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu sanjung, sehingga kamu sanjung lebih sangat, bijak sangat pemimpin ni, sokong dia, pilih dia, panggil pemimpin ni, suruh buat satu surah macam Quran. Dah nak lawan Quran sangat, panggil mereka. Ataupun segala ilmuan-ilmuan hak keluar dalam TV tu, macam profesor, macam-macam hak mengapu tu, panggil mereka, buat satu surah macam Quran. Tuhan kata, sama ada ahli sains, ahli politik, ahli ekonomi, macam-macam tu hak cakap sedap tu, sila buat satu surah macam Quran. Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka. Umpamanya manusia-manusia dan batu-batu disediakan untuk orang yang engkar, yang melawan Quran. Ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala. Quran adalah mukjizat yang tak boleh dilawan sehingga hari ini. Bahkan perkataan-perkataan dalam Quran dari segi bahasa tak boleh nak lawan. Dalam bahasa Melayu, duduk sebahasa je. Dalam bahasa Arab, perkataan duduk ni banyak perkataan. Jalasa, qa'ada, rakadha, makna duduk belaka. Makna duduk. Takut, al-khawfu takut, at-taqwa takut, al-khasyah takut, al-jubnu takut. Mana takut belaka. Tapi takut yang berbeza. Takut rima, takut korang, takut ke ni, takut ke ni, takut berupa begini. Quran saja, bahasa Quran. Tak ada dalam bahasa lain. Ini mukjizat Al-Quranul Karim. Orang yang mengaji ilmu bahasa Arab, tahulah mukjizat Al-Quran ini. Berubah baris, lain makna dia. Lain makna, berubah makna dia. Ini mukjizat
yang ada dalam Quran. Dari segi bahasanya, penyusunannya, hukum hakamnya, hikmatnya, faedahnya, tak boleh dilawan. Allah Ta'ala kekalkan Quran sehingga hari kiamat. Bila Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia, maka ulama-ulama yang hafal Quran, yang reti Quran, yang tahu Quran sepatah dua, mati habis. Akhirnya Quran tak ada lagi orang reti baca. Maka dia angkat Quran itu. Duk pakak belajar tulisan Romi belaka. Dah erti nak baca Quran. Baru dah erti Jawi dulu. Lepas tu dah erti nak baca Quran. Orang yang tahu baca pun tak ada. Quran diangkat. Maka berlakulah kiamat yang menghancurkan dunia seluruhnya. Wallahu a'lam.